Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok satu lagi tajuk unit 3 dalam bidang adab, iaitu bijak berkomunikasi. Apa benda komunikasi ni? Kita tengok dulu pengertian komunikasi. Pengertian apa yang dimaksudkan dengan komunikasi. Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Maksudnya kita bercakap. Itulah bercakap, sama ada kita bercakap direct ataupun kita menggunakan media massa dan sebagainya. Maka hari ini kita nak tengok macam mana cara kita bercakap ataupun beradab ketika mana bercakap. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis sahih riwayat Bukhari. Apa maksudnya? Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Inilah orang Islam yang sebenar, orang yang sentiasa bercakap, dan bila dia bercakap itu dia tidak mengumpat orang, dia bercakap benda yang mendatangkan faedah. Barulah muslim yang sebenar. Siapa yang menyelamatkan lidahnya dan tangannya daripada berkata ataupun buat perkara-perkara yang menyakitkan hati orang. Apa hukum kita berkomunikasi ni? Hukum berkomunikasi adalah harus. Harus ni maksudnya apa? Kita nak bercakap boleh, kita tak bercakap pun tak apa. Dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dusta seperti mengumpat. Maksudnya dia jadi harus lagi mana kita berhubung ataupun bercakap tidak melibatkan dosa. Kalau kita bercakap tu melibatkan mengumpat, maka haram hukumnya. Kalau melibatkan kita mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lainnya, maka hukum dia tak jadi harus. Berubah jadi haram. Jom kita tengok macam mana cara adab kita nak berkomunikasi. Yang pertama, bila nak mula bercakap ataupun berkomunikasi, pertama memulakan komunikasi dengan salam. Kita kena bagi salam dulu. Nabi sebut dalam hadis lain, Nabi kata afsyus salam, berilah salam. Memilih kata-kata yang baik. Kita cakap tu pilih benda baik tu, maksudnya datang faedah ataupun tak. Kalau rasa tak datang faedah, maka tak cakap. Baik diam. Nabi sebut dalam hadis yang lain, Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman dengan Allah, dengan hari akhirat, maka cakaplah benda yang baik-baik ya. Ataupun lebih baik diam. Dan yang ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Jangan cakap kasar benar. Ini bila kamu berlabur pun, oi, apa ingat hidup lagi ke? Macam itu laburnya. Cakap elok-elok. Tak. Itu adabnya. Berkomunikasi mengikut keperluan. Kalau perlu bercakap, baru bercakap. Kalau orang kata diam, cikgu kata diam. Janganlah bercakap lah kelas. Ini duk berlabur juga. Marah orang. Kemudian yang kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Bila kawan kita bercakap, kita dengar lah. Itu juga bila kita bercakap, kawan kita pun kena dengar. Barulah sampai apa benda yang kita nak sampaikan tadi tu. Itu juga kita terima apa yang orang nak sampaikan. Kemudian tidak berhubung dan menyakiti orang lain. Maksudnya kalau orang bercakap dengan kita bercakap dengan orang itu. Ali bercakap dengan kita bercakaplah dengan Ali. Kalau Rabeka bercakap dengan kita bercakaplah dengan Rabeka. Kita bercakap dengan Irfan, tapi tengok muka si Luqman. Apa penting sangat kita nak beradab ketika komunikasi ni? Kenapa kita nak beradab sangat? Yang pertama, untuk individu, supaya kita mendapat pahala. Dapat pahala maksudnya boleh masuk syurga. Kemudian disenangi orang sekeliling, semua orang gemar kita. Dah kita jenis orang cakap baik, tak? Kemudian mengeratkan silaturahim. Orang pun tak marah ke kita.
tadi pada diri kita. Kemudian apakah kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat? Termasuklah memupuk sifat hormat menghormati, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Ni seterusnya kita nak tengok pula kepentingan kepada negara. Apa jadi pada negara kita? Dapat memelihara kedamaian negara. Tak ada perang dalam negara. Menjamin keselesaan hidup di dalamnya. Maksudnya kita hidup dalam negara kita pun seronok je. Mari kita tengok pula komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam mana pula cara Nabi berkomunikasi? Pertama, Nabi bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Ada juga orang apa itu? Nak orang gemar ke dia bagi buat lawak, tapi lawak tu tak betul pun. Jangan apa itu. Nabi ni bercakap walaupun Nabi bergurau, semua yang Nabi cakap tu adalah perkataan yang benar-benar berlaku. Ada satu hari tu Nabi bergurau dengan seorang makcik yang tua. Nabi berkhabar, apapun dalam hadis, wahai makcik, dalam syurga esok tak ada orang tua. Sedih benar makcik tadi tu. Teroyak makcik tadi. Lalu Nabi menanya, kenapa teroyak makcik? Wahai Rasulullah, kamu tadi kata dalam syurga tak ada orang tua. Aku ni dah tua. Tak ada lah harapan aku masuk syurga. Maka Nabi tersenyum. Nabi kata, wahai makcik, memanglah dalam syurga tak ada orang tua. Sebab bila makcik masuk syurga nanti, bila kita masuk syurga, semua jadi muda balik. Maknanya awet muda adalah apa? Mati. Mati jadi muda balik. Nak cerita Nabi dengan makcik tu, dia cakap benar. Tak ada orang tua dalam syurga. Pasal dalam syurga semua jadi muda. Kemudian Nabi menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Nabi tak pernah kasar. Nabi sentiasa lemah lembut. Walaupun Nabi bercakap dengan orang yang tak suka ke Nabi. Kita cakap dengan orang gemar elok. Tapi cakap orang yang tak suka, lebih kurang je. Kemudian ucapan yang jelas. Pada setengah keadaan, Rasulullah SAW mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Nabi cakap relax-relax, lemah lembut, sampaikan ada sahabat khabar, kami ni mendengar perkataan Nabi secara tenang itu sampailah kadang-kadang Nabi mengulanginya dan kami dapat mengingatinya dengan sebab tenangnya keadaan Nabi bercakap dan jelasnya perkataan Nabi. Kemudian Nabi sentiasa bersederhana. Ketika berkomunikasi, Rasulullah SAW selalu bersederhana. Tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda mengingatkan kita pelihara antara dua. Pertama, berkata yang banyak. Yang kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, diam itu lebih baik. Dia yang Nabi ingatkan kita. Dan Nabi sendiri pun bercakap perkara yang perlu je. Dan bukanlah Nabi ni tak bercakap langsung. Ada kalanya Nabi bercakap, ada kalanya Nabi berdiam.